Rasulullah kesayanganku dan ikutanku. Ya Rasulullah, mengenangmu, menjejaki sirahmu, membuatkan kami rindu padamu. Mengagumi kepribadianmu, menyanjungi akhlakmu. Wahai kekasih Allah, ketenangan, ketabahan, kesabaran dan berkatimu. Inspirasi hidup kami, dirimu sebagai ikutan dan teladan. Wahai Rasulullah, kami amalkan akhlakmu yang mulia. Pasti disayangi ibu dan bapa, disenangi guru, rakan dan taulan. Permusuhan dapat dihindarkan, hidup aman dan damai. Rahmat Allah memayungi kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak daripada Cikgu Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baiklah adik-adik rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebentar tadi kita sudah menonton satu bacaan saja khusus mengenai kisah tentang kepribadian junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya adik-adik di rumah yang sedang mengikuti video pembelajaran secara maya ini sudah dapat meneka apakah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Baiklah adik-adik, seperti biasa kita menggunakan buku teks yang ada di rumah, dan Ustaz yakin adik-adik yang mengikuti kelas ini ada buku teks bersama-sama dengan kamu, bersama-sama dengan kamu di rumah. Dan inilah tajuk kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Arab. Ustaz highlight kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Okey, sebenarnya Ustaz tak nak ulang balik semula lah, sebab benda ni sebenarnya adik-adik dah belajar. Ada di sekolah, sekolah-sekolah yang tertentu dah belajar tajuk ni. Tapi tak ada masalah, sebagai pengulangan supaya kita lebih peka dan lebih tahu tentang topik ini. Okey, baiklah adik-adik di rumah. Okey, kita kena tahu terlebih dahulu bagaimana latar belakang masyarakat Mekah ketika itu sebelum Nabi diutuskan sebagai Rasul. Okey, adik-adik, adik di rumah. Okey, masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah-pecah. Ni Ustaz highlight kan. Masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah, pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Mereka ni adik-adik, orang Arab ketika itu mereka memang suka hidup berpuak-puak. Mereka ada bani tu, bani ni. Dan mereka ni kalau nak menguasai sesuatu kaum atau berpuak, mereka akan berperang. Mereka akan saling berbunuh-bunuhan. Siapa menang, dia akan mendapat harta dan juga kedudukan di kalangan puak-puak tersebut. Okey, persoalannya di sini adik-adik, bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan masyarakat Mekah? Bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan masyarakat Mekah? Ini persoalan yang kita akan bincangkan bersama-sama. Baiklah adik-adik, sebelum itu juga ada lagi dua lagi skop. Yang pertama tadi kita dah tahu masyarakat Arab suka berperang, berpuak-puak, suka menguasai antara satu puak yang lain. Peperangan sering berlaku. Walaupun ada bulan-bulan tertentu mereka diharamkan berperang.
Bagus tak bagus ni. Orang Arab ni, mereka ni kerja berperang, tapi dalam bulan tertentu mereka tidak berperang. Okey. Seterusnya adik-adik, yang kedua, kepercayaan. Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Dan inilah perkara yang Nabi SAW akan menghapuskan mereka punya kepercayaan terlebih dahulu. Kerana untuk kita mengesakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu menghindarkan diri kita daripada menyembah berhala. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Ini benda-benda yang tidak betul lah. Dan mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Perkara-perkara khurafat ni apa adik? Kita tengok di bawah ni. Khurafat adalah kepercayaan yang karut, dongeng dah tahyul. Mereka percaya bahawa patung ini boleh memberikan penyembuhan, boleh memakbulkan permintaan. Benda tu semua tak betul. Dan ketika itu mereka sangat mengagung-agungkan patung-patung tertentu yang terdapat di sekeliling Kaabah. Dan pelik tadi, sebelum Islam, Kaabah tu dipimpin oleh mereka-mereka yang tidak mengesahkan Allah. Sebab itulah ada berhala. Ada berhala di keliling Kaabah. Dan itu Nabi SAW ketika Nabi berhijrah, Nabi berada di Madinah, Nabi bertekad satu hari nanti Nabi akan kembali ke kota Mekah dan akan membersihkan apa-apa benda perkara yang telah merosakkan kesucian Kaabah itu sendiri. Dan yang ketiga, apa yang kita perlu tahu tentang masyarakat Arab ketika itu sebelum kerasulan baginda, cara hidup. Cara hidup mereka. Mereka suka minum arak, berjudi, berbohong, menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Kenapa Ustaz highlightkan anak perempuan ni? Kerana inilah antara perkara ataupun peristiwa yang amat menyayatkan hati yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Ibn Al-Khattab masuk Islam, antara perkara yang sangat beliau sedih adalah bila mengenangkan peristiwa membunuh anak perempuannya ketika zaman jahiliyah. Dan apabila Umar Al-Khattab telah memeluk Islam, dia menjadi pembela Islam. Kita kena tahulah, kita jangan anggap Umar Al-Khattab tu sebagai orang yang pendosa walaupun dia telah masuk Islam. Tidak begitu. Ketika dia lakukan tu, hidayah belum ada lagi. Tetapi apabila dia telah menerima hidayah, telah memeluk Islam, maka Sayyidina Umar Al-Khattab memegang tali Islam itu betul-betul. Dan ia menjadi pembela dan khalifah Islam yang unggul. Baiklah adik-adik di rumah, sekarang kita pergi kepada ni. Ini yang kita nak, tajuk utama kita pada hari ini. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Maka kita perlu kenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah adik-adik di rumah, kita akan teruskan tajuk kita pada hari ini. Okey. Ustaz sendiri pun bersedia dengan buku-buku supaya adik-adik di rumah dapat mengikuti kelas ini dengan baik. Okey. Okey, kita pastikan kita dah tengok muka teks masing-masing. Muka surat. Terlebih tak? Terlebih pula Ustaz muka teks. Okey. Ustaz berapa tadi? 116. Okey, 116. Okey. Kepribadian Nabi. Ustaz dan adik-adik di rumah fokus.
beberapa istilah, beberapa kata kunci yang perlu adik-adik tahu tentang Nabi. Yang pertama, amanah. Amanah. Okey, warna-warni jadi. Okey. Yang pertama, amanah. Amanah. Sebab apa amanah? Nabi SAW terkenal dengan sifat amanah. Sebab itulah Nabi ini diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Siti Khadijah. Dan kita perlu tahu bahawasanya Nabi SAW ini mendapat gelaran Al-Amin, bermaksud yang boleh dipercayai. Walaupun ketika itu Nabi SAW duduk dalam masyarakat Arab Quraisy, mereka ni walaupun tidak menyukai dakwah Nabi, tetapi dalam satu perkara, mereka ni kalau ada harta, ada barang-barang yang penting, mereka lebih mempercayai Nabi untuk menyimpan barang mereka daripada orang lain. Katanya Nabi ni walaupun dah membawa dakwah Islam kepada masyarakat Quraisy, Arab Quraisy, walaupun mereka ada yang belum memeluk Islam, tetapi dalam soal menyimpan barang, mereka mempercayai kepada Nabi SAW kerana Nabi mempunyai sifat amanah yang tinggi. Okey, kita teruskan lagi. Kata kunci yang kedua adik-adik perlu tahu tentang Nabi SAW adalah Nabi bercakap benar. Nabi bercakap benar dan adil. Adil. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Dan pilih kasih. Ustaz ulang semula. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Masya Allah. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah. Allahu Akbar. Meletakkan Hajar Aswad. Okey, kita perlu tahu baginda SAW antara ketokohan Nabi ni, sehingga kan apabila kabilah-kabilah Arab, kita perlu tahu sejarah latar belakang kabilah Arab Quraisy ini, mereka ni berpuak-puak. Mereka suka berperang, mereka suka bergaduh dan mereka suka berbunuh-bunuhan. Apabila berlakunya peristiwa banjir besar yang menyebabkan Hajarul Aswad itu jatuh ataupun meninggalkan daripada tempatnya, maka kabilah Arab ini mereka berebut siapakah yang lebih layak untuk meletakkan batu tersebut. Walaupun mereka ni tiada iman, mereka ni belum Islam, mereka ni mempercayai kepercayaan karut, tetapi mereka tahu bahawa Hajar Aswad itu adalah batu syurga. Sebab tu mereka, kabilah-kabilah ni mereka berebut, aku lebih layak, aku lebih layak, aku lebih layak. Akan tetapi apabila mereka teringatkan bahawa Rasulullah SAW mempunyai kepribadian yang jujur, yang bercakap benar, adil dan amanah, maka Rasulullah SAW menjadi orang tengah dalam penyelesaian masalah ini, dan akan kebijaksanaan Nabi SAW dengan membentangkan selai kain ataupun dikatakan selai, kain serban, batu Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah. Maka baginda SAW telah meminta kepada semua ketua kabilah untuk mengangkat kain di hujung-hujung kain serban, dibawa ke tempat Hajar Aswad, lalu batu Hajar Aswad diletakkan di tempatnya. Baiklah adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada sifat kepribadian Nabi yang ketiga. Kata kunci yang ketiga adalah tidak suka membuang masa. Masya Allah, kita ni adik-adik bila berada di rumah tak ke sekolah, tolonglah jangan kita membuang masa kita dengan perkara-perkara yang tidak berguna. Tidur sepanjang hari, tidak buat kerja sekolah. Bila cikgu minta sampai pukul 6 petang tak dapat kerja sekolah lagi, tak siap kerja sekolah. Kadang-kadang ibu bapa dah berkorban belikan telefon,
kita di rumah adik-adik tak gunakan sebagai untuk membuat kerja sekolah. Masya Allah. Di manakah sifat jujur begitu? Okey adik-adik. Dan kita perlu memanfaatkan masa. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam sirah-sirah yang telah kita dengar dahulu, ustazah di sekolah telah ceritakan tentang bagaimana Rasulullah ini sejak daripada kecil lagi telah melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Hidup baginda terisi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah. Siapakah dia Halimatus Sa'diyah? Kalau adik-adik yang masih ingat lagi topik tahun 1, di dalam tajuk peristiwa kelahiran baginda, dalam tajuk tu sirah tahun 1, pendidikan tahun 1, ada tajuk peristiwa kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara peristiwa kelahiran dia yang berlaku selepas kelahiran Nabi dibesarkan di perkampungan Halimatus Sa'diyah, Bani Saud. Okey. Dan ketika dibesarkan di perkampungan tersebut, ibu susuannya, Halimatus Sa'diyah ni ibu susuannya. Apa tu? Dibesarkan dalam suasana kampung. Tujuannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih fasih dalam berbahasa Arab. Bukan tidak bermakna Nabi duduk di bandar ataupun duduk di perkampungan Mekah tu, ataupun duduk di perkampungan Mekah lah. Kalau duduk di kota Mekah tu Nabi tidak fasih bahasa Arab, tidak. Sebenarnya banyak hikmah Nabi duduk di perkampungan Halimatus Sa'diyah ni. Salah satunya suasananya yang nyaman, udara yang bersih, Rasulullah dapat membesar dengan lebih sihat, dapat menguasai bahasa Arab yang lebih baik dan sebagainya. Dan yang paling penting Rasulullah didedahkan dengan pekerjaan mengembala kambing. Masya Allah. Dan hikmahnya juga kambing-kambing yang telah digembala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sihat. Hidup sihat, hikmah, seronok keluarga Halimatus Sa'diyah. Dan yang keempat adik-adik, kata kunci yang keempat ataupun yang kelima, sebab apa Ustaz kata kelima? Kalau kita lihat, yang pertama amanah, yang kedua bercakap benar, yang ketiga adil, yang keempat tidak membuang masa, dan yang kelima penyantun. Okey, kita lihat. Baginda sentiasa bermanis muka dan lemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, adik-adik, kita jangan kata Rasulullah ni orang kata hidup, baginda ni bukan orang yang tidak ada duit. Tak, baginda ni adalah keluarga dalam, kalau orang Quraisy ni, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga bangsawan. Bangsa. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membawa sikap ataupun perangai bangsawan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyantun. Penyantun di sini dia berlemah lembut, dia boleh masuk dengan semua lapisan masyarakat. Dengan kanak-kanak, dengan orang tua, dengan orang miskin, dengan orang golongan hamba dan sebagainya. Kerana itu ketika awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai di kalangan umat Islam yang berlainan ataupun segenap lapisan masyarakat memeluk Islam. Bermula daripada Sayyidina Abu Bakar sehinggalah Bilal bin Rabah, seorang hamba. Daripada Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar, sehinggalah Ali bin Abi Talib, iaitu kanak-kanak memeluk Islam. Indahnya kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adik, kita berhenti sekejap. Ustaz nak tunjuk kepada adik-adik permainan minda secara interaktif. Okey, kita akan pergi permainan minda. Okey, nampak dah. Okey adik-adik, dah nampak dah.
Baik, yes, sudah gitu. Okey. Ini adik-adik rahmat Allah SWT yang Ustaz kongsikan buat adik-adik di rumah, permainan interaktif. Permainan interaktif. Okey, adik-adik boleh Ustaz akan kongsikan link ni di bahagian komen. Adik-adik boleh buat di rumah. Adik boleh buat ataupun bermain permainan ini. Okey, tekan start. Okey. Cuba teka, apakah sifat kepribadian Nabi? Yang pertama, contohlah, adik-adik kena buat macam mana? Adik kena susun lah. Betul? Betul. Okey. Kita tengok. Ni apa? Ni apa? Okey. Ni apa pula ni? Okey. Dan yang terakhir, apakah sifat kepribadian Nabi yang terakhir? Okey. Ustaz bagi masa pada adik di rumah. Boleh ambil masa sekejap, berhenti dulu kan. Tenang-tenang buat soalan ni, permainan interaktif ini. Okey, insya-Allah boleh sikit memberikan kita sedikit orang kata kesegaran. Kalau dengar je ustaz mengajar kan bosan juga kan. Adik cuba selesaikan soalan ini secara interaktif. Okey, terima kasih. Kita akan kembali semula kepada topik pelajaran kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak teruskan kepada tajuk seterusnya ataupun kepada topik sambungan berkaitan dengan apa ni? Kita tengok. Kepribadian Nabi dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Kalau tadi kita belajar tentang kepribadian Nabi sebelum menjadi rasul. Sekarang kita nak tengok akhlak Nabi, kepribadian Nabi dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Ada diberi perhatian juga untuk topik ini. Ada diberi perhatian. Sebab apa? Ustaz akan berikan adik-adik satu latihan secara handout. Ini guru-guru, ustaz-ustazah boleh ambil untuk jadikan sebagai satu bahan dokumentasi atau evidence ataupun borang penilaian pentaksiran kepada pencapaian murid-murid dalam tajuk ini. Okey. Kita teruskan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabar dan tabah. Kerana apa? Kerana kita kena tahu, Ustaz highlightkan Abu Lahab bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isterinya menentang dakwah baginda. Nabi SAW ni bukan berhadapan dengan sesiapa, tetapi Nabi SAW berhadapan dengan bapa saudaranya. Bapa saudaranya penentang utama kepada dakwah Nabi. Mereka menggelar Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Mereka gelar Nabi ni pendusta, adik-adik. Masya Allah. Walaupun mereka tahu Nabi ni adil, Nabi ni amanah, jujur, tapi Abu Lahab dengan tegamaknya menuduh Nabi sebagai pendusta. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Ini akhlak Nabi ni. Sebab apa? Nabi sentiasa hormat kepada orang tua. Walaupun mereka mengherdik Nabi, mencaci Nabi, menggelar Nabi dengan gelaran-gelaran yang tidak sepatutnya, tetapi Nabi SAW tetap berbuat baik kepada mereka dengan akhlak Nabi. Yang kedua, adik-adik, berpendirian teguh. Berpendirian teguh. Nabi Muhammad SAW ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Masya Allah. Nabi SAW tidak terpukau dengan wang ringgit, tidak termakan rasuah. Atau akhlak Nabi tu.
Nabi tidak termakan dengan rasuah. Nabi tidak tertawan dengan harta dengan dunia ni. Kerana Nabi berpendirian bahawa Nabi membawa dakwah yang sebenar. Dan kita lihat yang ketiga, Nabi bijak merancang. Nabi bijak merancang. Baginda diperintahkan Allah berhijrah. Ketika turunnya ayat, ketika Nabi SAW dalam tekanan yang kuat di Mekah, dalam diasak kanan dan kiri oleh masyarakat Arab, akhirnya turunlah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi SAW. Sehebat-hebat mereka merancang, tetapi perancangan Allah itu amatlah tinggi daripada perancangan mereka. Baginda memilih jalan ke selatan. Itu Nabi punya perancangan. Nabi memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara Mekah untuk mengelirukan musuh. Maksud di sini, Madinah terletak di atas Mekah, tetapi Nabi bermulanya perjalanan hijrah, Nabi turun ke bawah waktu Nabi naik ke atas. Dan perjalanan Nabi ini adalah perjalanan yang berbeza laluan dengan orang-orang yang biasa pergi ke Madinah. Perjalanannya berbeza dengan yang kebiasaannya. Dan tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengelirukan musuh-musuh Islam. Sesampainya di Madinah, kata dia sesampainya Madinah, ada yang kata sesampai ya. Baginda merancang usaha dakwah yang lebih luas. Masya Allah. Akhirnya bangunlah sebuah negara Islam yang pertama di dunia, iaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Hasil daripada perancangan yang bijak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, adik-adik di rumah, selesai untuk tajuk ini, tajuk sirah kita. Dan Ustaz harap adik-adik dapatlah bermain dengan permainan interaktif tadi, dan cuba untuk membuat latihan handout yang Ustaz akan lampirkan link dia di ruang komen video ini. Guru-guru, ustaz-ustazah boleh ambil untuk beri kepada anak murid selepas selesai menonton video PDPC Maya ini. Sekian daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk menekan button subscribe video Ustaz ini. Jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum.